Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu sediakan video penaklukan logik untuk semua student cikgu belajar di rumah. Okey. Disebabkan kita punya latihan Google Form yang lepas, masih ada antara kamu yang tidak boleh menjawab soalan yang mudah seperti pernyataan. So, cikgu sediakan bahan ni lah untuk awak. Next adalah akar songsangan dan kontrapositif. Sebab cikgu tak pergi mendalam sangat pasal implikasi, dia mudah sahaja. Okay, mudah sahaja, tak susah. Yang mencabar adalah bahagian ini. Okay. So dia nak standard pembelajaran awak mesti boleh bandingkan nilai kebenaran bagi pernyataan yang terhasil awak buat akar songsangan kontrapositif tu. Okay, dia bergantung kepada implikasi. Okay, ini secara umum. Jika awak ada pernyataan, jika P maka Q. Okey. Ingat pernyataan ini implikasi. Jika P maka Q. Semua implikasi mesti pernyataan. Okey, ini adalah input secara langsung. Tak dinyatakan dalam buku, tapi awak kena secara langsung tahu. Semua implikasi adalah pernyataan. Sebab tu kita gunakan istilah pernyataan dekat sini ni, ya. Jangan kata cikgu tak cakap. Okey, so pernyataan dia diguna jika P maka Q. So okey, akas tu kita terbalikkan susunan dia. Daripada asal jika P maka Q, terbalikkan. Jadilah jika Q maka P. Okey, jika Q maka P. Macam tu je. Jika 2, maka 3. Terbalikkan. Jika 3, maka 2. Contoh macam tu lah. Okay. Songsangan. Songsangan ni, nampak tak simbol penafian ni? Okay. Dia sama macam pernyataan asal. Okay. Dia sama macam pernyataan asal. Tetapi dia ada tilde. Okay, tilde. Dia menafikan. Tengok ya, ini P. Jika P, maka Q. Okey. Tak lawa bulatnya. Tapi di sini, jika bukan P, maka bukan Q. Macam tu. Maksudnya sini, kalau kita punya ayat tu, jika 2 maka 3, songsangan kita akan tulis, jika bukan 2, maka bukan 3. Macam tu saja. Okey. Okey, padam dulu. Okay, next. Kepada kontrapositif. Kontrapositif, awak tengok dia kepada dengan akas tadi. Okey. Dia dengan akas. Susunan dia sama. Q. Jika Q maka P. Itu akas. Tapi kontrapositif, jika bukan Q, maka bukan P. So, ingat contoh cikgu tadi. Ayat pernyataan asal, jika 2 maka 3. Kita punya akas akan jadi jika 3 maka 2. Okey. So, kalau kita buat kontrapositif, jika bukan 3, maka bukan 2. Macam tu je. Okey, itulah kontrapositif. Ya. Ni, latihan bagi akas. Okey, lihat contoh lah. Yang lagi orang kata profesional. Ya, pernyataan. Jika X adalah nombor ganjil, maka X adalah nombor perdana. Okey, ni implikasi kita. Jika maka. Akas. Kita balikkan. Jika X adalah nombor perdana, maka X adalah nombor ganjil. Tengok ni, cikgu terbalikkan je. Ni ke sini, ni ke sini. Tukar tempat. Tu je, salin. Satu markah. As easy as pie. Okey. Next, songsangan. Okey, ingat lagi tadi songsangan merujuk kepada pernyataan. Tapi kita menafikan pernyataan. Okey, so jadi jika X bukan nombor ganjil. Okey, di sini jika X adalah nombor ganjil, so kita nafikan, dia akan jadi jika X bukan nombor ganjil, kita tak bukan je. So kita menafikan. Maka kalau ikut asalnya dia kata X adalah nombor perdana, kita nafikan, maka X bukan nombor perdana. Macam tu je. Senang. Jangan pening-pening, jangan nangis-nangis.
Mesti ada yang PM cikgu je tak faham. Sedih pula aku dengar. Okay, next. Start. Okay. Untuk kontrapositif, dia berkaitan dengan akas. Kita nafikan akas. Okay. Sama macam tadi. Jika X ialah nombor perdana. Tengok ni. Jika X ialah nombor perdana. Kita dinafikan dia jika X bukan nombor perdana. Macam tu je. X bukan. Okay. Kalau yang ini pula, X ialah nombor ganjil. So, kita nafikan X bukan nombor ganjil. Sorry lah, cikgu baru nak belajar. Comot lah rupanya. Faham-faham je lah ya. Okay. Senang je kan? Tak susah pun. Okay, kita cuba jawab soalan ni ya. Diberi jika X sama dengan 5, maka X tambah 1 sama dengan 6. So, ingat, akas terbalikkan sahaja. Jika P maka Q, dia akan jadi jika Q maka P. Tukar sahaja. So, kan? Oh, dah keluar semua. Okay, jika X tambah 1 sama dengan 6, maka X sama dengan 5. Kalau songsangan berkaitan dengan penyataan, kita menafikan sahaja kita punya penyataan. Tengok sini, kita hanya menafikan. Allah, warna merah pula, tak nampak. Okay, kita menafikan penyataan ya. Kita guna simbol tidak sama dengan. Sini dia sama dengan. Macam ni pun sama dengan. Kita salin sahaja tapi simbol tidak sama dengan. Okay, yang untuk kontrapositif ni berkaitan dengan akas. Okay, dia menafikan akas tadi. Susun je ayat tu. Salin balik je, cuma kita nafikan dia. Okay? Clear ha? Okay, kita akan membandingkan nilai kebenaran akas, songsangan, kontrapositif. Okay, ni yang memang pening lah. Jadual yang cikgu ada letak pada Google Form hari tu dengan harapan yang kamu study dah di rumah sendiri. Buku teks dah diberikan secara maya. Tapi nampaknya ada yang tak dapat hidayah aku. Tak faham jugalah senang cerita. So, cikgu bantu kamu. So, contohnya. Wow, pening di situ. Okay, kita ada pernyataan P, Q, implikasi, pernyataan lah. Akas, songsangan, kontrapositif. Kita nak tengok dia punya kebenaran. Ni keluar sekaligus ni. Serabut sikit. Okay, so pertama kita tengok. Tengok ada warna-warna yang cikgu highlightkan tu. Okay, kena perhatikan yang highlight tu. Okay. P dan Q cikgu highlight color pink ni. Okay, ini menunjuk kepada ayat asal dia. So 8 adalah nombor genap, 8 boleh dibagi tepat dengan 2. Awak kena check. Betul? Tidak. Tapi cikgu dah bagi tahu ya. Benar, benar. Dan bila kedua-duanya benar, implikasi kita jika benar maka benar. Okay. Jika benar maka benar. So kita punya implikasi sini, jika benar. Ini ya. Jika ini benar, maka yang ini benar. So, jawapan dia pun benar. Okay. Next, akas. Kita terbalikkan juga. P dengan Q tadi. Jika Q maka P. Still, jika benar maka benar. Betul lah? Masih juga jika benar maka benar. So, ini jika benar, maka benar. So, benar, still benar. Ya. Okay, next. Lihat kepada songsangan. Songsangan kita nafikan implikasi. Okay, kita nafikan implikasi. So, kita punya implikasi asalnya adalah benar dan benar. Okay, kita punya implikasi benar-benar. Kita nafikan. Jika palsu, maka palsu. Makanya, keseluruhan kita punya songsangan tadi jadi benar. Bila dia berkata pasal benda palsu, maka benda tu palsu. Ya, palsu. Betul, palsu. So, pernyataan itu benar. Tidak menipu. Okay? Dia benar. Kontrapositif, kita menafikan akas. Lagi sekali, dia akan jadi jika palsu, maka palsu. Dia tak tipu. Betul-betul dia bagi tahu yang itu palsu. Okay? So, keseluruhan kontrapositif itu benar. Pening ya? Okey, sekarang kita tengok contoh kedua di mana salah satunya adalah palsu. Okey, lihat di sini ya. Tengok ni ya, ada salah satunya palsu. Okey, yang ini benar.
Okay, pernyataan pertama je benar, pernyataan yang kedua dia palsu. Okay, so kita ada jika benar, maka palsu. Jika 30 ialah gandaan 10, maka 30 ialah gandaan 20. Okay, ini situasi jika benar, maka palsu. Okay, disebabkan maka itu benda tu benar, tapi dia kata benda tu palsu. Dah kenapa? Benda tu benar. Kenapa akibat dia palsu? Okay, so keseluruhan implikasi itu jadi palsu. Ya? Maksudnya dia pasti benar lah kan, tapi kita kena ikut kepada rules ni lah. Sekarang dia kata jika benar, maka keadaan itu jika yang ini ni, jika 30 ialah gandaan 10, okay, dia benar kan? Dia benar. Okay, so jika benar, maka 30 ialah gandaan 20, maka palsu. So, palsu. Okay, cikgu harap awak faham lah cara cikgu explain ni. Cikgu nak baca semua ni kan dia macam terlalu banyak ayat, so kita fokus kepada perkataan benar palsu sahaja. Okay, so sekarang jika benar, maka palsu, keseluruhan ayat jadi palsu. Okay, bila kita lihat kepada akas kita akan terbalikkan dia. So jika palsu, maka benar. Jika palsu, maka benar. Okay. So sekarang bila benda tu palsu, dia akan jadi benar. Okay. Pernyataan itu seluruhannya benar. Sebenarnya intipati ini kita tengok kepada akibat. Okay. Bila akibat itu palsu, pernyataan itu palsu. Bila akibat itu benar, pernyataan itu benar. Cuma ada situasi special di mana jika palsu, maka palsu, pernyataan itu benar. Okay. Tapi tak apa, tak nak fikir yang tu dulu. So sekarang kita tengok kepada sorsangan. Sorsangan kita ni kita menafikan kita punya implikasi. Implikasi kita tadi jika benar maka palsu. Okay, so sekarang kita nafikan. Dia akan jadi terbalik. Jika yang ini kita nafikan bukan. Jika dia ni bukan gandaan 10, maksudnya sekarang ni jadi palsu lah. Jika palsu, maka benar. Maka benar. Maka itu benar kan? So keseluruhan ayat itu jadi benar. Okay, next tengok kontrapositif pula. Kontrapositif kita akan menafikan akas. Ya, kita akan menafikan akas ni. Ya, ini kita akan nafikan dia. Okay, so kita ada gunakan bukan. Dalam keadaan ini kita nafikan. So akas kita tadi yang ini, akas kita tadi jika palsu maka benar. So kita nafikan dia. Jika palsu maka benar. So kita nafikan palsu, dia akan jadi benar. So sekarang kita punya kontrapositif telah menjadi jika benar maka palsu. Maka palsu. Okey, yang ini jadi palsu. Aku nak tulis pula. Alalalala. Nak juga tulis. Pennya tak function lah. Kita try lah type kat notepad ni. Yes, percaya. Okey, sekali ni je tulis. Okey, so sini jika benar maka palsu. Keseluruhan kontrapositif itu palsu. Okey, padamlah. Kita tengok contoh yang lain pula. Okey. Benar. Okey, ini pun sama juga kesnya. Salah satu itu palsu. Palsu, benar. Okey, kita ada pernyataan jika palsu maka benar. Jika poligon A mempunyai 3 penjuru, okay, yang ini palsu, maka poligon A ialah segitiga. Maka benar. Okay, jika palsu, maka benar. Sekarang keadaan kita ni. Kenapa poligon A mempunyai 3 penjuru jadi palsu? Sebab poligon A tu apa? Tak tahu sebenarnya. Poligon apa? Kalau dia kata segitiga tadi dia sebut apa kita boleh tahu. Ini tak sebut. Okay, so kita kata palsu lah. So jika poligon A jika palsu maka benar. Okay, maka benar. Seluruh implikasi benar. Nah, untuk akas, okay, untuk akas jika yang ini terbalikkan tadi, okay, jika benar, maka yang ini ni palsu. Okay. Ni semua kita, jangan confuse ya. Ni semua cikgu rujuk kepada yang atas ni. Ni palsu, yang ini benar. Kan? So, jika benar, maka palsu. Ya? Itu yang cikgu rujukkan tu. Cikgu sebut tu. Jangan jadi confuse pula. Okay. So, maka dia palsu. Bila maka itu palsu, maka keseluruhan ini jadi palsu.
Sebab akibat dia palsu. Okay, next kita lihat kepada songsangan. Songsangan ialah merujuk kepada, lagi sekali cikgu ulang, kita menafikan pernyataan implikasi. Kita menafikan. So, implikasi awak tadi ni, jika palsu, maka benar. So, kita nafikan dia untuk membentuk songsangan kita ni. Kita nafikan dia, tengok tidak mempunyai 3 penjuru, maka predicate A bukan segitiga. So, kita nafikan palsu dengan benar. So, dia menjadi jika benar, maka palsu. Palsu. So, jawapan dia keseluruhan songsangan adalah palsu. Okey, maaf cikgu punya video menutup jawapan bagi kontra positif. Tapi cikgu akan explain jugalah, senang je. Okey, next. Kita ada kontra positif. Kontra positif merujuk kepada penafian bagi akas. So, sekarang kita punya akas ni, jika benar, maka palsu. So, kita nafikan jika benar. Jadi, jika palsu, maka ini benar. So, maka itu benar. Jawapan keseluruhan kontra positif ini nilai dia adalah benar. Okay? Hai, penat. Sekarang kita lihat kepada contoh keempat. Di mana kes kedua-duanya palsu. Okay? Kedua-dua pernyataan itu palsu. So, kita ada implikasi di sini. Implikasi kita, kalau awak perasan, kalau awak lihat sini, kita punya ni palsu, yang ini pun palsu. Okay, so kita ada jika palsu, ni cikgu highlight tulis, jika palsu, tak nampak pula dia kuning. Ni jika yang ini ni palsu, maka palsu. Jika palsu, maka palsu. Okay, ni based on yang implikasi kita dah bayar sebelum ni. Bila jika palsu, maka palsu. Pernyataan implikasi itu benar. Ya, status dia, nilai kebenaran dia adalah benar. Okay. Okay, itu melibatkan implikasi. Kita dah buat jika palsu, maka palsu. Next, kita punya akas. Lagi sekali kita ada jika palsu, maka palsu. Sebab kita cuma tukar tempat P dengan Q. So, again, betul. Masih jadi benar. Yang tadi pun benar. Okay, next kita ada songsangan. Songsangan ini, tolong ingat semula. Saya sebut banyak kali supaya korang ingat. Songsangan ni adalah penafian bagi implikasi. Okay. Tadi kita punya implikasi jika palsu, maka palsu. Sekarang kita dari nafi kan. Jika palsu, maka palsu. Dia telah menjadi jika benar, maka benar. Jadi, jawapan dia benar untuk songsangan tadi. Okay, kontra positif pula merujuk kepada kita buat penafian bagi akas. Ya, akas tadi. So, akas kita tadi samalah jika palsu maka palsu. So, sekarang kita buat penafian. Dia jadi jika benar maka benar. Jika benar maka benar. So, benar. Kontra positif itu benar. Okay. Awak kena jawab. Ada soalan dia minta awak kena tulis jawapan kontra positif. Bukan sekadar menilai benar palsu tau. Ya. Nanti awak akan ada contoh soalan lah. Bukan. Awak dah jawab dah pun. Google Form tu. Okey, kita nak membandingkan nilai kebenarannya. Okey, ini secara umumnya. Inilah dia jadual yang cikgu berikan pada kamu di Google Form tersebut minggu lepas. Okey, untuk akas ni, akas dengan songsangan itu, nilai dia akan sama seperti cikgu highlight tadi. Okey. Cikgu highlight, akas dengan songsangan, dia mesti sama. Kalau akas tu benar, songsangan mesti benar. Kalau akas palsu, songsangan mesti palsu. Itu je. Ya? Cikgu highlight tadi kan, kalau perasankan. Implikasi yang kontra positif pun sama. Dia akan sama nilai dia tu. Kalau implikasi tu pada asalnya adalah benar, kontra positif nanti akan jadi benar. Kalau implikasi pada asalnya palsu, awak akan dapat kontra positif palsu. Okay? Okay. Untuk implikasi ni, antijadian palsu ni cikgu sebut di sini. Bila antijadian ini palsu, tengok yang ini bahagian ni. Sebenarnya kita tengok kepada yang cikgu sebut tadi, kita tengok marker. Akibat tu kan, kalau marker tu benar, yang tak jadi benar. Kalau marker itu palsu, untuk kes yang ni lah benar, dia jadi benar. Kalau markernya palsu, dia jadi palsu. Okay, ini untuk kes dia.
Tapi bila kes macam ni, jika palsu maka benar. Okey, ini still sama juga benar. Palsu-palsu dia jadi benar. Okey, senang cerita dia bagi hint macam ni lah. Kalau ikutkan yang buku ni, penerangan ni, cikgu peroleh ni. Tengok kepada antajadian. Kalau antajadian itu palsu, implikasi dia jadi benar. Untuk yang kedua ni. Ya. Banyak lagi. Akal sangat kontrapositif. Okey, sekarang kita masuk kepada contoh penyangkal. Contoh penyangkal. Contoh penyangkal ni, kita nak membuktikan pernyataan palsu. Okey, cikgu dah buat pada awal-awal slide. Bila kita ada pernyataan itu palsu. Kenapa kata palsu? Bagilah bukti. Okey, cikgu dah tunjuk pada awal-awal slide lagi ya. Contoh macam ni lah, kita nak buktikan. Sebilangan nombor ganjil boleh dibagi tepat dengan 2. Okey. Inilah kita punya contoh penyangkal. Inilah dia kita punya contoh penyangkal. Ni yang kita tulis ni. Ini kita punya contoh penyangkal. Lepas tu, yang ini kita punya ayat kesimpulan yang menunjukkan kenapa dia kita punya jawapan dia macam tu. Kenapa dia palsu? Palsu kerana nanti ada nombor ganjil yang boleh dibagi tepat dengan 2. Kita kuatkan kenapa palsu. Kita guna contoh ni atas ni. Ni contoh ni. Kita guna contoh ni. Itulah contoh penyangkal. Tak susah pun, simple je.